Tuan Yang Dipertua, saya mohon izin untuk mencadangkan satu usul yang berbunyi bahawa Dewan Yang Mulia ini menzahirkan perasaan sangat duka cita, rasa amat sedih dan pilu terhadap tragedi malang yang menimpa para penumpang serta anak-anak kapal pesawat MH17 Syarikat Penerbangan Malaysia atau MAS. Bahawasanya Dewan Yang Mulia ini turut merakamkan ucapan takziah dan belasungkawa serta simpati yang amat mendalam kepada seluruh ahli keluarga, sahabat handai dan kenalan penumpang serta anak-anak kapal pesawat MH17 tersebut. Bahawasanya Dewan Yang Mulia ini dengan tegas mengutuk sekeras-kerasnya tindakan tidak berperi kemanusiaan, tidak bertamadun, bersifat ganas, lagi tidak bertanggungjawab oleh pihak yang dipercayai menembak jatuh pesawat MH17 sehingga telah mengorbankan nyawa sejumlah 298 orang yang terdiri daripada 293 penumpang dan 15 anak kapal yang tidak berdosa. Bahawasanya Dewan Yang Mulia ini menggesa supaya siasatan terperinci dilakukan oleh Badan Bebas Antarabangsa mengenai nahas itu dan mendesak semua pihak untuk memberikan kerjasama bagi memastikan siasatan itu dapat diselesaikan dengan segera. Dan bahawasanya Dewan Yang Mulia ini juga menuntut agar siasatan menyeluruh dibuat supaya pihak yang dipercayai bertanggungjawab melakukan jenayah terhadap kemanusiaan dengan menembak jatuh pesawat MH17 segera dihadapkan ke muka pengadilan. Tuan Yang Dipertua, kira-kira jam 10 malam pada hari Khamis 17 Julai 2014 bersamaan 19 Ramadan 1435 Hijrah, satu tarikh yang tidak akan luput dalam ingatan apabila saya menerima panggilan daripada pengurusi Malaysian Airlines berkaitan MH17. Ternyata belum pun reda tragedi MH370, kini peristiwa tragik MH17 berlaku tanpa diundang. Bahawa atas ketentuan ilahi jua, satu peristiwa tragik telah berlaku. Dunia secara umum dan khususnya kita rakyat Malaysia telah dikejutkan dengan tragedi tidak terduga apabila pesawat komersial Boeing 777-200 Malaysia Airlines penerbangan MH17 dari Amsterdam ke Kuala Lumpur diberitakan terhempas. Dalam tempoh kurang 2 jam, saya telah tiba di bilik operasi MAS KLIA bersama beberapa orang menteri. Kami diberi taklimat daripada pihak pengurusan MAS tentang apa yang berlaku. Setelah itu, tanpa melengah, saya tidak putus-putus menghubungi dan dihubungi oleh beberapa pemimpin dunia. Antaranya Presiden Obama dari Amerika Syarikat, Perdana Menteri Mark Rutte dari negara Belanda dan Presiden Ukraine Petro Poroshenko tentang musibah yang terjadi. Selepas itu,
lebih kurang pukul 2 pagi, saya telah membuat keputusan segera untuk menghantar pasukan khas ke kawasan bencana tersebut. Akhirnya, sekitar jam 5 pagi, saya telah mengadakan sidang akhbar khas untuk memaklumkan kepada rakyat Malaysia dan seluruh dunia tentang apa sebenarnya yang sedang berlaku pada ketika itu. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, penerbangan tersebut melepas kira-kira jam 12.15 tengah hari waktu tempatan. Dijadualkan tiba di KLIA pada jam 6.10 pagi waktu Malaysia. Pesawat itu membawa sejumlah 298 orang yang terdiri daripada 283 penumpang dan 15 anak kapal. Seramai 43 orang daripadanya merupakan warga negara Malaysia, termasuklah 2 orang bayi. Pihak Malaysian Airlines turut mengesahkan menerima makluman daripada Pusat Kawalan Trafik Udara atau ATC Ukraine yang ia terputus hubungan dengan pesawat MH17 pada pukul 10.15 malam waktu tempatan, kira-kira 50 km dari sempadan Rusia-Ukraine. Tuan Yang Dipertua, justru bagi mewakili pihak kerajaan dan rakyat Malaysia, saya menzahirkan perasaan amat duka cita, rasa sangat sedih dan kepiluan yang amat sangat terhadap tragedi yang menimpa penumpang-penumpang serta anak-anak kapal pesawat MH17. Lanjutan itu, ucapan takziah dan belasungkawa serta simpati yang sangat mendalam juga, terutama kepada seluruh anggota keluarga, rakan taulan dan kenalan mangsa-mangsa tragedi. Adalah diharapkan semoga mereka semua terus cekal dan tabah dalam menempuh dugaan yang amat berat lagi mencabar ini. Dalam hal ini, kita juga telah memutuskan pada 18 hingga 21 Julai 2014 lalu, kerajaan telah mengisytiharkan panji-panji negara yakni jalur gemilang dikibarkan separuh tiang di seluruh negara. Tuan Yang Bertuah, marilah kita sekali lagi kepada yang beragama Islam sedekahkan Ummul Kitab Al-Fatihah, dan kepada yang beragama lain kita bertafakur sejenak. Al-Fatihah. Tuan Yang Bertuah, beberapa fakta penting yang perlu diperincikan dalam Dewan Yang Mulia ini. Fakta pertama, jumlah mangsa yang terkorban. Bagi makluman semua, Malaysian Airlines telah menyenaraikan kewarganegaraan penumpang dan anak kapal pesawat MH17 yang terlibat dengan insiden ini. Senarai kemas kini pada 18 Julai 2014 berdasarkan pecahan warga negara yang dikenal pasti adalah seperti berikut. Belanda 192 orang, Malaysia 43,
termasuk 15 anak kapal dan 2 bayi. Australia 27 orang, Indonesia 12 orang termasuk seorang bayi, United Kingdom 10 orang termasuk 1 dwi kerajaan UK Afrika Selatan, Jerman 4 orang, Belgium 4 orang, Filipina 3 orang, Amerika seorang, dwi kerajaan Amerika Belanda, Kanada seorang, New Zealand seorang. Ini menjadikan kesemua mangsa yang terkorban berjumlah 298 orang, terdiri daripada 283 penumpang dan 15 anak kapal. Ini termasuk 83 orang kanak-kanak dan 3 bayi yang tidak berdosa. Tuan Yang Ketua, fakta kedua. Laluan penerbangan MAS diperakui selamat. Berkaitan laluan penerbangan yang digunakan oleh MAS pula, perlu saya jelaskan bahawa laluan penerbangan yang direntasi pesawat MH17 ini merupakan laluan yang diperakui selamat dan diluluskan oleh International Civil Aviation Organization atau ICAO serta negara Ukraine yang ruang udaranya turut dijadikan laluan penerbangan. Tambahan lagi, Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa atau IATA juga telah menyatakan ruang udara yang direntasi pesawat itu adalah laluan udara yang selamat. Sebagai contoh, 15 daripada 16 syarikat penerbangan dalam Persatuan Penerbangan Asia Pasifik turut menggunakan laluan ini untuk ke Ukraine. Syarikat penerbangan Eropah juga menggunakan laluan sama dan merentasi ruang udara yang sama. Malah beberapa jam sebelum nahas, beberapa pesawat penumpang syarikat penerbangan dari beberapa negara Asia turut menggunakan laluan yang sama. Untuk makluman juga, menurut Wall Street Journal yang memetik laporan dari Eurocontrol, terdapat 400 penerbangan komersial termasuk 150 penerbangan antarabangsa dilaporkan merentasi rang udara timur Ukraine setiap hari. Malah 2 hari sebelum berlakunya tragedi ini, sebanyak 75 penerbangan dari pelbagai syarikat penerbangan yang berbeza turut menggunakan laluan yang sama, seperti mana laluan yang digunakan oleh pesawat MH17. Lagipun, ketika pada hari kejadian itu juga, juruterbang pesawat MH17 tidak menerima sebarang arahan untuk menukar laluan penerbangan.